Selamat datang dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam subjek pendidikan moral, tingkatan 4, unit yang ke-9, perpaduan masyarakat asas kemakmuran negara. Baiklah murid-murid, dalam unit ini, murid akan dapat yang pertama, contoh amalan perpaduan, peranan agensi yang memupuk semangat perpaduan, kepentingan amalan perpaduan dalam masyarakat majmuk, cabaran dalam membentuk amalan perpaduan, perasaan apabila mengamalkan perpaduan, dan yang terakhir, hidup bersatu padu dalam masyarakat majmuk. Cadangan nilai untuk topik kali ini adalah toleransi, kerjasama, baik hati, hormat dan juga kasih sayang. Baiklah murid-murid, kita akan pergi dahulu apa yang dimaksudkan dengan perpaduan. Perpaduan ialah penyatuan masyarakat dalam membentuk satu identiti nasional dan nilai bersama. Rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum, agama, budaya dan bahasa perlu mengekalkan perpaduan bagi mewujudkan sebuah negara yang makmur. Contoh amalan perpaduan. Kita tengok yang pertama, keselamatan penduduk, iaitu dengan membuat rondaan di kawasan kediaman. Seterusnya mewujudkan komunikasi melalui pergunaan aplikasi media sosial. Okey, kalau macam sekarang kita ada grup WhatsApp, okey, yang boleh kita kongsikan kalau ada apa-apa berlaku kecurian yang membabitkan keselamatan penduduk setempat. Jadi kita boleh kongsikan melalui aplikasi media sosial. Okey, yang kedua, kita ada aktiviti patriotik, iaitu melibatkan diri dalam sambutan kemerdekaan dan juga mengibarkan jalur gemilang. Okey, kita boleh mengibarkan jalur gemilang di rumah, di kenderaan. Itu juga salah satu aktiviti ataupun amalan perpaduan. Yang ketiga, dari aspek sukan, iaitu dengan menyokong pasukan negara dan melibatkan pelbagai kaum dalam sesuatu acara sukan. Tidaklah memfokuskan kepada satu kaum sahaja dalam sesuatu sukan. Sebaliknya membabitkan pelbagai kaum. Baru kita boleh nampak perpaduan di situ. Seterusnya, kelestarian alam. Memelihara dan memelihara alam, sama-sama memelihara dan memelihara alam. Tidak hanya berfokuskan kepada satu kaum sahaja untuk memelihara dan memelihara alam sekitar. Yang kedua, menyertai program kelestarian alam sekitar. Seterusnya, antara contoh dia adalah majlis keramaian, iaitu dengan menghadiri rumah terbuka semasa musim perayaan. Okay, kalau sebelum adanya pandemik COVID-19, okay, kita selalu mengadakan majlis keramaian. Okay, bila ada sesuatu perayaan, tak kisahlah perayaan kaum Cina ke kaum India, kaum Melayu, okay, kita akan sama-sama membuat rumah terbuka dan sama-sama meraikannya tanpa mengira kaum. Menghormati budaya dan adat resam masyarakat Malaysia. Orang Melayu hormat orang Cina hormat orang India, begitulah sebaliknya. Dan yang terakhir, aktiviti kesukarelawan, iaitu dengan membantu mangsa bencana serta melakukan khidmat komuniti. Membantu kalau ada mangsa-mangsa, contohnya mangsa bencana banjir, ada rumah terbakar, so kita kena bantu mereka lah sebagai satu aktiviti kesukarelawan. Baik, kalau tadi kita tengok kepada contoh amalan perpaduan, yang ini kita akan tengok beberapa agensi kerajaan yang berperanan untuk memupuk semangat perpaduan dalam masyarakat pelbagai kaum. Okey, antaranya adalah yang pertama, kita ada Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, iaitu JPNIN. Kita tengok apa dia punya tanggungjawab dan juga peranan dia. Okey, yang pertama, dia mendidik masyarakat supaya cinta akan perpaduan, memelihara, mengekal dan meningkatkan perhubungan kaum ke arah perpaduan nasional, mempromosikan persefahaman dan keharmonian antara agama,
menjalankan wacana perpaduan dan kajian perhubungan kaum, melaksanakan langkah-langkah intervensi dalam mengurus hal ehwal perpaduan negara dan integrasi nasional, dan yang terakhir menyediakan syur kepada kerajaan dalam menyatakan pendirian negara di peringkat antarabangsa. Jadi jabatan ini berperanan untuk menyemai semangat cinta perpaduan dan juga meningkatkan lagi lah perhubungan antara kaum tu tadi. Okey, jadi dia akan adakan apa-apa aktiviti yang boleh menyemarakkan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Ini peranan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Kita ada jabatan yang kedua, iaitu Rukun Tetangga. Okey, di mana Rukun Tetangga berperanan menjalankan apa-apa aktiviti bagi meningkatkan dan mengukuhkan semangat kejiranan, perpaduan, muhibah, keharmonian, keselesaan, keamanan, kerjasama, keselamatan, kebajikan, kesihatan, kesejahteraan ekonomi dan kualiti hidup di kalangan anggota masyarakat. So, apa-apa aktiviti yang boleh kukuhkan semangat perpaduan tu semua, ini adalah peranan Rukun Tetangga. Okey, peranan kedua dia menerima maklumat mengenai untuk memerhati dan menyiasat semua isu mengenai konflik masyarakat di dalam kawasan dan melaporkan maklumat, pemerhatian, penyiasatan itu kepada pengarah. So, kalau ada apa-apa maklum balas ataupun maklumat berkenaan dengan isu-isu rukun tetangga, ada yang bergaduh, ada yang bermusuh, jadi dia akan menyiasat dan melaporkan kepada pengarah. Seterusnya, mengambil apa-apa tindakan yang perlu atau wajar untuk membolehkan pemerhati melindungi diri mereka terhadap apa-apa aktiviti jenayah atau bencana. Okey, sekiranya kalau awak tengok biasanya dekat taman-taman dia ada orang rukun tetangga ni yang round malam-malam untuk memastikan keselamatan penduduk setempat tidak terancam. Okey, jadi dia akan ambil apa-apa langkah lah kalau nampak orang-orang yang mencurigakan. So, dia akan ambil tindakan yang sewajarnya. Okey, dan yang terakhir, menyediakan pengantaraan dalam masyarakat bagi maksud pendamaian atau selainnya, menyelesaikan apa-apa pertikaian atau perselisihan di kalangan anggota masyarakat. Macam tadi saya kata, kalau ada anggota masyarakat ataupun jiran tetangga yang bergaduh, jadi dialah pengantara yang akan menyelesaikan masalah di antara kedua-dua pihak tadi. Okey. Alright. Seterusnya, baiklah, untuk yang seterusnya kita ada Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Kita tengok apa peranan dia. Yang pertama, memantapkan usaha memelihara, mengekal, mengembang dan menyemarak seni budaya warisan negara, mengembelingkan elemen seni budaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan perpaduan bangsa, menggalakkan penglibatan penggiat seni di dalam bidang ekonomi melalui aktiviti seni budaya, dan akhir sekali, menyokong pertumbuhan pelancongan negara melalui aktiviti seni dan budaya. Okey, kalau seperti yang anda maklum, negara kita mempunyai pelbagai kaum. Kita ada Melayu, kita ada Cina, kita ada India, kita ada orang asli, kita ada orang Sabah Sarawak yang mempunyai lagi banyak kaum. Dan setiap kaum ni dia ada kesenian dan kebudayaan masing-masing. Jadinya Jabatan Kebudayaan dan Kesenian ni lah yang berperanan untuk memantapkan lagi usaha menyemarakkan seni budaya dalam kalangan rakyat Malaysia. Tak kiralah apa-apa bangsa, apa-apa kaum. Okey, seterusnya kita ada Jabatan Penerangan Malaysia. Okey, Jabatan Penerangan ni berperanan meningkatkan kefahaman, sokongan, keyakinan dan penglibatan masyarakat terhadap dasar dan program kerajaan ke arah pembinaan negara bangsa yang bermaklumat, progresif, berintegriti, sejahtera serta bersatu padu. Kalau tengok iklan-iklan perpaduan, iklan-iklan kemasyarakatan di stesen-stesen televisyen dan radio, itu adalah peranan Jabatan Penerangan. Dia bagi kefahaman kepada rakyat Malaysia. Kenapa kita perlu
perpaduan. Kenapa kita perlu bersatu padu? Peranannya adalah peranan Jabatan Penerangan ni lah. Okey. Amalan perpaduan dalam masyarakat majmuk amat penting bagi mewujudkan sebuah negara yang harmoni. Banyak kepentingan yang dapat diperoleh sekiranya setiap anggota masyarakat mengamalkan perpaduan. Tengok, kepentingan amalan perpaduan dalam masyarakat majmuk. Yang pertama, dapat meningkatkan keyakinan pelabur asing. Kalau sesebuah negara tu mengamalkan perpaduan, jadi dia dapat menyemarakkan lagi kerjasama antara kaum tu, sekaligus dapat meyakinkan pelabur ni supaya dapat melabur dalam negara kita lah. Seterusnya, rakyat dapat menikmati pelbagai kemudahan yang berkualiti. Tak ada gaduh-gaduh, tak ada baling-baling barang-barang, tak ada merosakkan harta awam. Okey, sebabnya rakyat dia saling hormat menghormati, saling bekerjasama, perpaduan. Seterusnya, kita dapat mengukuhkan ekonomi. Kalau rakyat dah bersatu padu, pelabur pula masuk banyak, jadi dapat mengukuhkan ekonomi negara. Yang keempat, rakyat dapat hidup dalam suasana harmoni. Tiada persengketaan, tiada permusuhan, tiada pergaduhan. Dan yang terakhir, mengekalkan kedaulatan dan keselamatan negara. Sebab kita tahu kalau sesebuah negara tu mengalami masalah, berperang, bergaduh, jadi kuasa luar ataupun negara luar senang untuk ambil kesempatan untuk merosakkan negara kita. Okey, jadi kedaulatan tu akan tergugat lah. Tapi bila mana kita bekerjasama, bersatu padu, wujudnya perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia, jadi dia dapat mengekalkan kedaulatan dan keselamatan negara. Baiklah murid-murid, seterusnya usaha mewujudkan dan mengukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini sentiasa menjadi agenda utama kerajaan. Namun begitu, pelbagai cabaran tetap menjadi kekangan dalam usaha membina masyarakat yang bersatu padu. Okay, dalam usaha kita nak kukuhkan perpaduan tu mesti ada kekangan ataupun halangan ataupun cabaran. Mari kita tengok apa cabaran dan juga halangan kepada membentuk amalan perpaduan. Yang pertama adalah penyebaran maklumat palsu dan negatif. Ini sudah menjadi amalan kepada rakyat Malaysia sekarang ni. Okey, penyebaran maklumat palsu. Dapat je maklumat terus sebarkan tanpa mengesahkan terlebih dahulu sama ada berita yang diterima tu adalah sahih ataupun tidak. Okey, penggunaan media sosial tanpa had. Kita nampak orang post, kita pun nak post juga, nak share juga, walaupun kita tak tahu kesahihan perkara tersebut. Isu perkauman sentiasa diungkit. Okey, biasanya di media-media sosial lah. Sebab kalau kita tengok, bila jumpa depan-depan tak ada pun kita tengok pelbagai kaum ni bergaduh. Tapi bila di media sosial, sebab tak nampak muka, tak jumpa depan-depan, hanya type saja, dia dapat menyemarakkan lagi isu perkauman tu tadi. Okey, penggunaan media sosial ini sangat bahaya. Jadi kita kena hentikan supaya kita dapat membentuk amalan perpaduan. Kalau rasa berita yang terima tu tidak sahih ataupun boleh menyebabkan pergaduhan antara kaum, hentikan penyebarannya. Okey, seterusnya cabaran kedua, penguasaan bahasa kebangsaan yang lemah. Ini juga merupakan cabaran paling besar dalam menyemarakkan ataupun mengamalkan perpaduan. Okey, kelemahan individu dalam menguasai bahasa kebangsaan, di mana banyak rakyat kita yang kurang fasih dan juga faham bahasa Melayu, bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu. Okey, sebabnya bahasa kebangsaan ni adalah bahasa pengantara antara orang Melayu nak cakap dengan orang India, cakap bahasa Melayu. Orang India nak cakap dengan orang Cina, cakap bahasa Melayu, bahasa penghantar. Tapi bila tidak menguasai bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu, so tiadalah interaksi
antara dua kaum tadi. Okey. Orang India hanya bercakap dengan orang India sahaja. Orang Cina hanya bercakap dengan orang Cina sahaja. Dan mereka sahaja yang faham. Kaum lain tu tak faham apa mereka kata. Jadi macam mana nak wujudkan perpaduan tu kalau bahasa pengantara pun kita tak boleh nak amalkan. Kurang peka terhadap kepentingan menguasai bahasa kebangsaan. Sebab itulah antara dasar pendidikan negara, kita menjadikan bahasa Malaysia sebagai subjek lulus SPM. Sebab kita nak galakkan penggunaan bahasa Melayu. Bukannya kita nak resis, tapi kita nak gunakan bahasa sebagai bahasa pengantara. Nak mewujudkan hubungan antara dua kaum. Wujudkan hubungan antara kaum tu, antara Melayu dengan India, Melayu dengan Cina, Cina dengan India. So boleh bercakap bahasa Melayu, semua orang faham. Mudahlah untuk kita sampaikan sesuatu maklumat ataupun sesuatu perkara tu tadi. Tiada diskriminasi. Seterusnya, cabaran dia adalah kurang menerima, menghormati dan mengurus prejudis terhadap kaum lain. Okey, nampak kaum lain je terus pangkah, terus tak nak kawan, hanya kawan dengan kaum kita sahaja. Kurang sikap toleransi dalam masyarakat yang berbilang kaum. Okey, walaupun tengok ini bukan bangsa kita, tak naklah bagi peluang kat dia, bagi peluang dekat bangsa kita saja. Tak ada toleransi. Jadi macam mana nak wujudkan perpaduan kalau wujudnya masih lagi wujud prejudis antara kaum? Jadi kita kena hentikan, kita kena hormat kaum lain, so kaum lain pun akan hormat kaum kita. Macam itulah, kita nak saling menghormati dan menerimalah. Kita boleh terima kaum Cina, kita boleh terima kaum India, boleh terima kaum Melayu. Mereka juga kena terima kita. Saling menerima. Okey, cabaran seterusnya, kurangnya pemahaman agama dan kebudayaan kaum lain. Kurang menghormati agama, kepercayaan dan budaya kaum lain. Macam tadi saya katakan, ada adat dan kebudayaan dan kesenian masing-masing antara kaum tu. Jadi kenalah hormat. Macam kita hormat kaum lain pun akan hormat kaum kita. Kurang sensitif terhadap agama, kepercayaan dan budaya kaum lain. Ini pun kita kena hindarkanlah. Kita kena sensitif sepatutnya dengan agama dan kepercayaan serta budaya kaum lain. Perpaduan patut menjadi amalan rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum. Rakyat Malaysia hendaklah bersatu hati dan dalam mewujudkan keharmonian. Dengan adanya perpaduan, rakyat dapat hidup dalam suasana gembira dan saling bertolak ansur antara satu sama lain. Oleh itu, setiap individu bertanggungjawab untuk memainkan peranan masing-masing dalam mengekalkan keamanan negara. Baiklah, untuk pengayaan kita tengok pada muka surat 131 dalam buku teks masing-masing. Okey, arahan dia dekat situ, laksanakan satu program bicara wara yang membincangkan kejayaan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan. Bicara wara ni maksudnya apa? Rancangan temu bual antara hos dengan tetamu undangan berkaitan dengan tajuk tertentu. Macam forum gitulah, bicara wara. Okey, kita tengok dia bagi satu kenyataan dekat situ. Bahasa kebangsaan. Perlembagaan Persekutuan 1957 perkara 152/1 menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Akta Bahasa Kebangsaan 1963-1967 menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Soalan 1. Sejauh manakah penggunaan bahasa Melayu berperanan sebagai bahasa perpaduan? Okey, kita tengok bahasa Melayu digunakan dalam dalam majlis rasmi, di mana kalau kita tahu Malaysia ni merupakan negara yang mempunyai rakyat yang berbilang kaum. Jadinya dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi,
So penggunaan satu bahasa ni mampu untuk menyatukan semua kaum. Macam tadi saya cerita, orang Melayu nak cakap dengan orang Cina, orang India nak cakap dengan orang Cina, takkan orang India nak cakap dengan orang Cina bahasa India. Orang Cina tak faham. Orang Cina nak cakap dengan orang Melayu, cakap bahasa Cina. Orang Melayu tak faham. Jadi kita menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi. Jadi kita gunakan bahasa Melayu ni juga sebagai elemen dalam menyatu padukan rakyat Malaysia. Okey, soalan 2. Bersetujukah anda dengan penggunaan bahasa Melayu dalam majlis rasmi? Bincangkan. Setuju. Sebabnya memudahkan rakyat berbilang kaum untuk memahami dan menghayati apa-apa yang disampaikan. Yang kedua, bahasa Melayu merupakan bahasa yang boleh digunakan dan difahami oleh semua orang. Semua orang faham bahasa Melayu. Kita guna satu bahasa saja. Okey, sebab itulah bahasa Melayu wajar untuk dijadikan ataupun digunakan dalam majlis rasmi. Sebab dah tertakluk di dalam Perlembagaan Persekutuan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Soalan 3. Bincangkan cabaran penggunaan bahasa Melayu dalam menyatu padukan pelbagai kaum di Malaysia. Tadi kita dah bincangkan dia punya cabaran. Antara dia, cabaran pertama dia, rakyat kita berbilang kaum. Bila berbilang kaum, dia akan menggunakan bahasa ibunda masing-masing. Orang Cina akan guna bahasa Cina, orang India akan guna bahasa Tamil, dan orang Kristian mungkin akan menggunakan bahasa Inggeris. Jadi inilah cabaran-cabaran kita nak menggunakan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian. Dan yang terakhir, kurang kesedaran terhadap ataupun tentang kepentingan bahasa Melayu. Ini cabaran paling besar. Kalau kita tengok murid-murid sekolah, masih lagi ada yang tidak boleh faham dan tidak boleh menguasai bahasa Melayu. Dah naik tingkatan 1 pun masih lagi ada yang tidak boleh menguasai bahasa Melayu. Cuba bayangkan macam mana perpaduan rakyat kita satu hari nanti bila budak-budak muda ada yang tidak faham dan tidak boleh mengamalkan bahasa Melayu. Okey? Sehingga kita bertemu lagi. Terima kasih.